Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan, kesihatan untuk hadir dalam majlis ini. Yang paling penting, kita mengharapkan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya Allah mengislahkan kita dalam bentuk kebaikan dan mengistiqamahkan kita, dan kita mengharapkan dengan adanya ilmu yang bermanfaat ini Allah beratkan timbangan kita, pemudahkan urusan kita di akhirat dan dimasukkan ke dalam syurga. Berdalilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Mudah-mudahan kita semua dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung balik dalam pengajian kita di dalam surah Al-Maidah, yakni tafsir surah Maidah. Ia merupakan perkara yang agak menarik kerana hukum hakam akan muncul dalam bab ini dan ianya memanfaatkan kita. Paling penting dalam bab ini, tuan-tuan dan perempuan, bila Allah menurunkan Al-Quran ataupun Allah memberikan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, semua adalah kebaikan. Dia bukan nak mengetatkan kita, bukan nak menyusahkan kita, tetapi untuk mempermudahkan kita dan hidup cara yang betul di atas muka bumi. Kerana kita memerlukan kesihatan, kita memerlukan penjagaan, kita memerlukan segala-galanya. Hanya Allah yang boleh memprogramkan dengan sebaik yang mungkin. Ya, oleh kerana itu, bagi saya Al-Quran, pertama kita terangkan dalam bab Al-Quran ini, beriman dengan ayat Allah dengan penuh keyakinan. Allah berbicara dengan kita, nak menyampaikan mesej, dan kita akan ikut sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Ya, ini dia kaedah kita beriman dengan Al-Quran, kena jaga elok-elok. Kerana dia akan mendatangkan keyakinan dan disitulah kita akan mendapat arahan-arahan yang akan diarahkan kepada kita. Okey, kita masuk dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-3. Ayat yang pertama dan kedua kita telah terangkan. Dan sekarang kita masuk ayat yang ketiga yang agak panjang dan agak teliti, ada agak menerangkan beberapa hukum hakam. Okey, rasanya semua ada kertas ni ya? Okey, pastikan ada kerana kita akan bahaskan dalam bab-bab ini ya secara kasar dan insya-Allah bermanfaat untuk kita. Saya bacakan ayat ni dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging haiwan yang disembelihkan atas selain nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.
Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuredai Islam menjadi agamamu. Maka barang siapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Baik. Ini berkaitan dengan hukum binatang-binatang yang Allah nak halalkan kita, nak ceritakan kita tentang kedudukan ayat ini. Ya, bagaimana ayat ini kita tahu ayat yang diturunkan ayat yang diturunkan disebutkan ayat Madaniyah, dan ia juga mengisyaratkan ayat-ayat yang terakhir dalam siri hayat ke Rasulullah. Jadi hukum hakam tu dah jelas, kita akan bicarakan. Okey, kita tengok dalam kertas kita ni, ya, hukum makan haiwan. Hukum makan haiwan, ya, ada hukum dia. Dan kita tahu bahawa hukum ni dia tidak lari dari perbahasan halal, haram, makruh, kan? Harus. Apa lagi? Kalau hukum fiqh tu wajib, sunat, makruh, haram, harus. 5, kan? Ini dalam bab makan, halal, haram, harus tak ada. Makruh, makruh ada, kan? Haram pun ada, kan? Haram ada, makruh ada. Gula apa hukum dia? Harus. Orang kecil manis? Tak ada nak sebut haram pula, kan? Tak boleh lah sebut. Okey, jadi di sini kita akan bahaskan satu persatu kerana ianya berkaitan dengan haiwan. Okey, jom kita tengok. Kita mengambil satu kaedah usul fiqh yang agak penting. Semua dibenarkan, yakni halal, sehingga dalil yang larangnya. Yakni dalam kaedah ini, satu perkara yang Allah letakkan di muka bumi asalnya halal, dan apabila datang dalil yang mengharamkan, maka dia putus haram. Dan ulama mengatakan dalam kaedah-kaedah ini bahawa sebenarnya hukum halal tu terlalu banyak. Itu pasal diumumkan. Halal tu terlalu banyak. Kemudian diceritakan apa yang haram kerana benda tu terlalu sikit, supaya diperincikan. Oleh kerana tu bila kita menyaksikan, ya, hukum seperti arak, kan, haram. Berapa jenis minuman yang haram? Sikit je. Arak, samsu, apa lagi? Ya. Lepas tu teh tarik, kopi tarik, Pepsi tak boleh seram, kan? Orange-nya, jus-nya, berbagai-bagai, banyak, kan? Jadi begitulah keadaan Allah mengeluarkan yang mana halal, yang mana haram. Yang haram itu sedikit, yang halal tu buat apa saja. Okey, ini kaedah makanan ataupun urusan dunia. Tetapi urusan akhirat, kaedah dia berbalik. Semua amalan semua ibadat adalah haram. Itu bab ibadat, kecuali apa yang dihalalkan, yang dibenarkan syarak. Okey, jadi sedikitlah yang dibenarkan syarak tu, ya, tak banyak. Tetapi yang tak banyak ini dia rasakan Allah tak cukup. Dia nak mencipta amalan-amalan yang lain. Silap, ya. Dah Allah bagi kelonggaran terlalu banyak, mempermudahkan kita yang menyusahkan diri kita. Baik. Sekarang kita lihat dalam bab haiwan ini, dia tidak ada melainkan dua je. Haiwan itu terbahagi kepada dua, yakni haiwan air. Kita sebutkan air kerana laut dan sungai. Walaupun laut tu masin, ya, berbeza dengan sungai, tetapi dia dikategorikan haiwan air. Kemudian haiwan daratan, dia tak ada yang ketiga. Haiwan apa tiga? Udara. Mana ada? Kan? Dua je. Apa dia? Dua alam. Itu sama ada air atau nanti kita bahaskan. Okey, sama ada haiwan tu air ataupun haiwan tu daratan. Haiwan alam ghaib itu lain cerita. Okey, tetapi ini untuk hukum kita. Baik, kita lihat hukum haiwan laut. Okey, kita beransur-ansur, okey. Kalau tak jelas tanya. Okey.
Hukum makan haiwan laut, semua binatang yang dikaitkan dengan kehidupan air atau bergantung kepada air untuk hidup secara umumnya adalah halal, tidak kira sama ada ia ada dari lautan ataupun dari sungai. Dengan arti kata lain, haiwan yang di dalam air sungai ke, air laut ke, hukumnya, ya, di sini kita lihat kepada hadis Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala ar-rajulu an-nabi faqala ya Rasulullah inna narkibul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalil min al-ma' fa in tawadda'na bih atashna afatawadda' bima'il bahr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki bertanya kepada Nabi. Dia berkata, wahai Rasulullah, kami berlayar di lautan dengan membawa air yang sedikit. Jika kami mengguna air yang sedikit tu, air yang tawar ni untuk berwuduk, maka kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Ya. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahuru ma'u wal al-hillu maitatuhu. Rasulullah menjawab, laut itu bersih airnya dan halal bangkainya untuk dimakan. Yang ini kita menyaksikan bagaimana satu lafaz yang Rasulullah bagi. Ini kaedah Rasulullah berbicara lah. Bila dia berbicara, menyeluruh kefahaman dia. Kalau kita berbicara, satu je yang kita faham. Tapi kaedah Rasulullah, bila dia bercakap, dia akan menyeluruh, difahami. Okey. Baik, di sini Rasulullah menjawab apabila pertanyaan itu datang daripada sahabat Nabi yang sentiasa berlayar. Dan bila dia belajar, dia bawa air untuk minuman. Tetapi bila dah datang hukum hakam yang mengarahkan kita berwuduk dengan air, maka di sini dia bertanya tentang kalau kami ambil wuduk dengan air biasa ni, habislah air kami dalam pelayaran. So, bolehkah kami mengambil air wuduk dengan air laut? Maka Rasulullah memberikan satu ucapan yang jelas, air laut bersih hukumnya. Tuhur ma'hu, ya, bersih airnya dan halal bangkai di dalamnya. Tanpa mengeluarkan apa yang haram. Tak ada. Oh. Ulama mengatakan dia tak keluarkan. Kalau binatang daratan nanti kita akan tengok bagaimana dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Maka di sinilah datang hukum bahawa binatang haiwan di laut ini hukumnya halal. Ya. Maka dari hadis ini mengisyaratkan bahawa semua binatang lautan adalah halal dimakan tanpa sembelih. Tanpa sembelih, tak ada. Ada yang nak sembelih ikan misalnya. Tak ada. Tiba-tiba puteri duyung muncul. Sembelih. Okey. Tak ada sembelih. Binatang lautan tidak ada sembelih. Cuma janganlah kita kata yang pelajaran lepas kita pergi goreng dia tengah hidup. Saya tak berapa nak kena macam orang Jepun punya style makan kan. Ikan tu hidup lagi dia pergi makan kan. Tak berapa nak kena lah. Ya. Biar dia mati dulu. Okey. Tetapi nak menceritakan kepada kita hadis ini. Okey. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, hadis sahih, yang mana ikan-ikan atau binatang lautan semuanya halal. Habis cerita, tutup. Itu dulu. Nanti kita melangkah satu persatu. Okey? Tak ada pertanyaan. Kau tanya ikan tu bentuk orang macam mana, lepas tu ikan tu bentuk kuda, bentuk rimau, bentuk apa semua tu. Okey? Laut ke tidak? Kalau laut halal. Okey? Selera tak selera itu lain cerita. Okey. Pasal setengah orang macam saya kenali ada yang tak suka makan ikan keli, ikan haruan, dia mindset dia macam tu. Pasal apa, dia tengok haruan tu orang pancing pakai katak kan. Dia kata mula tak selera dia kan. Tak makan satu keluarga. Sampai anak dia pun tak makan. Belajar sekolah tahfiz dengan saya makan belaka. Dah halal kan, makan belaka. Okey, cuma nak ceritakan, okey. Perkara ini secara kasar semua halal. Kemudian di sini dia ada ulasan sedikit dengan syarat apabila ia tidak beracun dan membahaya kita ketika makan, seperti ikan buntal. Ya, ikan buntal saya pun tak pasti tapi dikatakan ada unsur keracunan. Ya, racun di dalamnya, dan ular laut pun di antara perkara yang beracun juga. Wallahu alam. Ada lagi beracun. Apa ni? Obo-obo tu beracun tak?
Dia keluarkan gigit tu apa ni? Tapi saya tengok dalam rencana orang Jepun makan setelah diproseskan. Maka kalau setelah diproseskan binatang-binatang ni tidak ada racun, maka boleh makan. Tapi Ustaz, orang Jepun dia makan tau. Dia makan, in fact dia buat macam sushi. Dia ada kononnya ada expert yang tahu. Yalah, dia kena ada yang pakar lah. Okey, kalau ada yang pakar boleh. Kalau ada sushi buntal, boleh. Saya nak rasa. Okey. Okey, jelas kan? Jelas? Dan kita dah ceritakan, pastikan binatang itu adalah binatang lautan. Yang saya kata jangan sampai bila tsunami datang tu, nampak ya kita duduk kalau nampak macam babi lah kan, babi kan. Ustaz kata makanan laut boleh, ni babi dari laut, sedangkan dia diangkut dari darat ke laut. Itu tak boleh lah. Ya. Habis? Selesai ya? Okey, kita melangkah lagi. Yang perbahasan yang berkaitan tu dengan binatang yang dikaitkan dengan dua kehidupan nanti di akhir sekali. Okey. Yakni hidup di atas darat dan hidup di atas di dalam lautan. Yang kedua, hukum makan haiwan daratan. Okey, hukum makan haiwan daratan. Ni kami kalau tak cukup. Ya. Benar. Haiwan daratan terbahagi kepada dua. Yang boleh dimakan satu, yang tidak boleh dimakan. Okey. Maksudnya bila kita bicara haiwan ini di daratan, dia tidak boleh dikatakan bangkai. Ya, bangkai memang semua tak boleh makan secara kasar kecuali satu je. Okey. Di daratan. Kalau di lautan, hidup ke bangkai ke boleh belaka. Kalau tak, siapa nak makan ikan? Ya, ikan dah jadi bangkai. Kan, kita beli kat kedai dah jadi bangkai. Okey? Boleh. Okey. Haiwan daratan yang boleh dimakan kepada dua, yang tidak perlu sembelihan, satu. Yang kedua, disyarat melalui sembelihan dengan ucapan bismillah. Okey. Haiwan daratan yang boleh dimakan yang pertama, haiwan daratan yang boleh dimakan tidak perlu sembelihan seperti belalang. Okey, belalang. Di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhilla lana maitatani wad damani, fa ammal maitatani fal hut wal jarad, wa ammal damani fal kabid wat tahal." Maksudnya, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Okey. Adapun dua bangkai itu ialah ikan. Yang ni bangkai bila disebutkan tidak sembelih. Ya, bangkai yang tidak disembelih. Yang kedua, belalang. Okey. Adapun dua darah itu iaitu pertama hati dan yang kedua limpa. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, hadis yang sahih. Okey. Maka di sini jelas kepada kita kedudukan bangkai binatang lautan tak jadi masalah, bangkai binatang daratan. Bila sebut bangkai dia tidak disembelih, maka yang boleh makan hanya satu. Belalang. Tak kiralah apa jenis belalang, ya, belalang kunyit ke, belalang kecil ke, ya, kita nak buat goreng ke, nak buat bakar ke, ataupun kita pergi negeri-negeri jiran tu, macam Kamboja kadang-kadang dia jual berbagai-bagai binatang, nampak ada belalang, nak makan belalang. Kan? Tapi rasa tak selera, pasal dia campur. Belalangnya, kalau jengkingnya, kreditnya, semua kan dicampur. Takut minyak yang sama dia guna, leceh lah. Okay? Tetapi belalang boleh. Belalang Malaysia kecil-kecil kecuali belalang kunyit. Ya, yang belalang yang menyerang petani-petani di Eropah, di Timur Tengah tu apa lotus kan? Locust. Okey. Yang tu lagi sedap kalau dapat. Banyak kan? Dia sekali serang tu banyak boleh buat apa? Belalang goreng tu. Belalang sambal tu. Okey, tapi nak cerita belalang boleh. Okey, sekarang kita lihat haiwan yang daratan yang boleh dimakan, okey, perlu sembelihan dengan ucapan bismillah. Okey, habis dah belalang. Darah kita tak bicara kerana itu bab yang lain. Hati dan limpa. Okey.
Yang kedua, haiwan daratan yang boleh dimakan perlu sembelihan dengan ucapan bismillah. Syarat haiwan daratan yang boleh dimakan adalah mesti disyaratkan dia disembelihkan dengan ucapan bismillah. Kalau ditambahkan orang Islam ataupun ahli kitab. Ya, okey. Tanya ya kalau ada yang tak faham. Saya melangkah satu-satu tanya kalau tak faham. Jangan malu. Semua binatang daratan boleh dimakan melainkan yang mempunyai sifat-sifat dalam dalil-dalil yang sahih ataupun dalil terus, ya, sifat-sifat yang tertentu yang diterangkan ataupun dalil tu dia sebut binatang tu tak boleh makan. Ya, seperti kita akan tengok binatang yang kategori binatang ternakan yang boleh dimakan seperti unta, lembu, kerbau, kambing, ayam itik dan lain-lain boleh dimakan dengan syarat sembelih dengan ucapan, penyembelihannya diucapkan dengan bismillah. Okey. Dan kalau nak tanya kijang apa, itu kita masuk dalam bab sifat-sifat kerana itu tidak terkenal dengan al-an'am, ya, binatang-binatang ternakan. Okey. Baik. Binatang-binatang yang dilarang dengan sifat-sifat dan sebab-sebabnya. Yang pertama, di antara sifat binatang tu yang diterangkan, semua binatang yang bertaring dan kuku yang mencekam. Ya, kuku yang jenis tangkap binatang-binatang. Ini di antara yang kita sebut binatang karnivor. Ya, maging, haiwan maging. Okey. Abu Tha'labah radhiyallahu anhu berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil akli kulli dhinabin minas sab'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring. Okey, tengok. Ya, semua binatang buas yang bertaring. Ada taring tak boleh. Okay. Berarti binatang ini adalah haiwan karnivor, haiwan maging yang memakan haiwan yang lain, ya, dengan cara ganas. Dan di situ juga dikaitkan macam anjing bertaring, kucing taring tak? Taring, tapi dia baik kan? Alah, okey. Baik. Lagi apa? Kita memang tak makan pun, okey. Cuma nak cerita yang mana bertaring. Ya, kita tengok binatang-binatang ni bertaring, kecuali satu nanti kita terangkan. Okey. Jadi hadis muttafaqun alaih, hadis daripada Bukhari dan Muslim, kedudukan sahih. Sambil tu fikir, ya, kok ada idea binatang-binatang yang kita nak tanya. Kemudian yang kedua, semua burung-burung pemangsa yang kukunya mencekam. Kuku dia mencekam, ya, dan paruh dia biasanya paruh yang jenis makan haiwan maging, binatang maging ni, daging-daging ni, dia bentuk dia lain. Okey. Jadi di sini berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala annahu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin minas siba' wa an kulli dhi mikhlabin minat tayr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap haiwan bertaring yang buas dan burung yang berkuku tajam. Okey. Berkuku tajam ni maksudnya yang mencengkam. Boleh kata burung semua kuku tajam. Ya, ayam kuku tajam. Sampai orang pun nak ikut kuku ayam kan. Betul. Okey. Jadi yang jenis mencekam binatang seperti helang, gagak. Okey. Clear ya? Jadi burung kita dah tahu sifat-sifatnya. Lepas tu binatang buas kita dah tahu sifat-sifatnya. Okey. Baik. Yang ketiga, jalalah. Okey, kalimah ni bukan setengah Allahu jalalah kan. Bukan itu maksud dia. Ini jalalah ni kita tengok. Jalalah adalah haiwan yang halal, yang majoritinya makanan utama adalah barang najis sehingga diharamkan makan dan diminumkan susunya. Ya, binatang ni binatang halal, tetapi dia ni jenis makan dia tak kisah apa aja. Ya, contohnya lembu yang dilepaskan yang jenis makan rumput tak apa. Masya-Allah, kita tengok di Mekah sekarang padang pasir pun menghijau kan. Menarik sekali. Pertama kalilah saya datang tengok hijau semua. Masya-Allah. Okey.
Dia makan, tetapi kalau ada sampah pun dia makan juga. Sampah-sampah apa semua tu kan dia makan. Itu dikatakan jalal lah. Ya, dia makan benda-benda kotor. Dia tak kira, dia makan je. Terutama yang masyhur jalalah seperti itik. Itik jenis habis ayam acak pun dia pergi makannya dia. Ya, dia sedutnya apa semua. Lepas tu ayam. Ya, yang tidak dijaga. Kalau ayam-ayam yang macam kat kedai tu memang dijaga. Ya, dia bagi makan-makan yang disediakan. Ini ayam kampung. Zap dia lepaskan habis. Kalau orang dulu zaman kampung dulu kan. Habislah dia masuk ke jamban-jamban pun dia masuk. Dulu kan. Kita orang bandar tak tahu, orang kampung. Okey. Jadi jenis-jenis ayam begitu ya, dan binatang yang begitu ataupun lembu yang begitu ada hukumnya. Kalau waktu itu nak makan dia tak boleh. Kerana apa? Kerana masalah daging yang di dalam tu bercampur dengan benda-benda yang tak sihat. Syarat dia kita lihat di sini ya. Rasulullah SAW melarang memakan daging jalalah dan meminum susunya. Ini menunjukkan di antara jalalah ini terbahagi kepada dua, binatang seperti ayam dan binatang yang mengeluarkan susu. Jalalah akan kembali menjadi haiwan halal apabila haiwan jalalah tersebut dikurung selama 3 hari. Kita nak sembelih. Ini ayam kampung ya, bukan, tapi rasanya itu ayam bentuk dulu-dulu. Ayam kalau kita bela kat taman-taman ni, boleh ke bela? Tak boleh bela kan, orang report nanti. Okey, jangan. Okey, tapi nak cerita kalau kita bela kat taman, dia tak ada makan yang tak elok, kecuali letak kucing ke. Kan? Tak, itu berlaku. Kita tahu ayam perangai dia macam tu kan. Itu pun tengok keadaan. Tetapi kalau kita bela dalam sangkar, itu boleh makan. Sembelih, ambil, terus sembelih. Tetapi ini yang jenis lepas, dia pergi makan apa yang dia nak, maka di situ tangkap dia, letakkan 3 hari, lepas tu baru kita boleh sembelih. Itu kaedah dia. Kalau tak, proses dalaman, dia nak hilangkan proses yang tak elok pada tubuh binatang tersebut. Berarti kalau hari raya esok, tak boleh esok. Hari ni tangkap. 3 hari sebelum tu. Tak, itu kalau ayam biasa. Ayam yang kita kata dia tidak ada terkena unsur-unsur yang kotor. Pasal ini saya bicara banyak kepada orang kampung punya, orang kampung dahulu punya style. Ya, orang kampung sekarang pun dah moden, tandas tu dah bersih apa semua kan. Tak jadi masalah. Tapi orang dahulu punya yang inilah. Pasal saya hidup di zaman orang kampung dahulu. Kan? Saya tahu. Saya ingat waktu kecil dulu. Saya tentera, ayah saya tentera. Bila balik kampung tu, menarik sekali, tak ada tandas. Aduh, kan, waktu tu kecil kan. Nak ke tandas, pergi dalam hutan tu. Jenis-jenis macam itulah. Ya, ayam pun berjalan dalam hutan. Kita buang air tengok, biar alamak, takut dengan kecil. Waktu tu besar-besar tu, mana berani. Okey. Ala kuliah nak cerita, itu dalam bentuk yang lama. Tapi ingat, negara-negara luar pun masih lagi. Macam di Pakistan masih hidup dalam bentuk yang begitu. Okey. Jadi kaedah dia, ayam tu ditahan, ya, dikuarantinkan 3 hari. Tapi kalau ayam yang biasa ni tak perlulah. Apalagi ke ayam tu dari peternak-peternak yang menguruskan bersistem, itu tak apa, tak ada masalah. Dalil terus tu apa maksudnya? Apa dia? Dalil terus tu apa maksudnya? Dalil dia sebut terus kalimah tu. Misalnya babi. Tak boleh sebut babi ke? Boleh. Khinzir. Dia sekarang susah nak sebut. Kafir pun tak boleh. Non-Muslim. Dia kena cara macam tu. Okey, baik. Jelas ya? Seperti ayam, itik, lembu dan lain-lain. Okey. Kambing makan semua. Kambing makan semua. Pasal bau masak kambing tu, bau apa? Ada pertanyaan? Kita nak melangkah lagi? Okey, baik. Patah balik Ustaz. Patah balik. Sila. Ini yang pasal binatang laut tadi kan? Okey. Yang hadis pertama dia kata laut bersih airnya dan halal tangkai. Okey. Tapi ada yang kedua pula tu dia khususkan kepada ikan ni. Okey. Bila disebutkan laut tu, semua boleh kata dikategorikan ikan. Tapi yang hadis yang kedua tu dia kata
ada pun 2 bangkai itu dah ikan dan belalang. Ikan yang dikhususkan. Dia khususkan. Okey, secara kasar semua binatang di laut itu kalau ikut ulama dalam bab ini, semua binatang yang berada di laut yang secara kasarnya dikategorikan macam ikan belaka. Okey. Dan macam ikan, dan kita bila disebut makan binatang di laut, semua binatang yang mana hidupan dia mesti ada sungai, ada air. Dia tak boleh dia tak ada air. Kita pun tak boleh tak ada air kan. Kita pun binatang laut ke apa? Tak. Kehidupan dia bergantung kepada laut tu sendiri. Cari makannya ke dalam laut, apanya dalam laut. Penyu darat ke laut. Itu kita masuk dalam bab ni yang ni. Ya, tak apa kita ceritakan juga. Penyu laut ke binatang ni daratan? Laut, sebab rezeki dia mencari rezeki dalam laut. Kehidupan dia banyak laut. Tu dia duduk atas darat. Dia beranak, dia bertelur je. Kan? Dia bertelur je. Kan? Telur boleh makan, dia tak boleh makannya. Itu kaedah yang salah lah sebenarnya. Ya. Ya. Baru ingat pasal ikan rumput yang cakap perak tu kan. Dia rumput ikan tu dia jual dengan sekali dengan pupuk. Itu isu dia. Betul pupuk lekor yang dia blend sekali. Jangan sampai ada seorang ustaz kata haram makan kerupuk lekor ya. Kesian. Okey. Kita pun tak makan lah kan. Okey. Itu kategori kotor ke tak kan? Okey. Bila Rasulullah menghadkan binatang lautan, dia tak kira zoom segala-galanya. Tetapi bab kata kita ada kaedah kita, yang mana tidak baik, yang mana tidak sihat, yang boleh mendatangkan mudarat, tak boleh. Jadi tai ikan tu okey ke? Okey, ngangguk. Macam pernah makan. Saya makan tai ikan. Tai ikan bilis. Ikan masin yang. Tetapi secara kasar tai ikan ni tak bersih, itu je. Tetapi kalau dia katakan, kita nak katakan haram secara ni, tak. Tetapi kalau dia boleh mendatangkan mudarat, tak boleh. Tapi kalau kita makan kerupuk lekor, mudarat tak? Tak mudarat. Mudaratnya sedap pula kata. Mula nak berbeli lagi. Itulah pula. Ya, tak menjadi masalah. Secara kasar, najis bagi binatang-binatang lautan tak menjadi masalah. Cuma kita katakan kalau agak kotor, kita tak ambil lah. Itu je. Okey. Cuma kalau kata mungkin tak selera tak, itu semua tolak kata, itu lain punya cerita. Tetapi halal tetap halal. Okey. Okey, ada lagi? Lepas tu, yang kita kaitkan juga binatang apa lagi? Dia kalau ikutkan kita boleh kait. Misalan anjing laut. Kehidupan dia kat mana? Laut. Nama lagi anjing laut, singa laut. Semua walaupun dia duduk ke atas tu, dia bersantai je. Dan kehidupan rezeki dia semua di laut. Maka dikategori. Orang yang dikategorikan binatang lautan. Dan begitu juga seperti ketam batu yang menjadi isu kan. Orang Malaysia tak makan ketam batu disebabkan dia kata hidup atas darat. Tak. Ketam batu tu memanglah hidup atas darat. Tetapi insang dia tu, ya, kalau tak ada laut dia tak boleh hidup. Dia pergi berendam kan. Lepas tu baru dia keluar balik. Jadi kehidupan dia adalah kehidupan laut asalnya. Namun ada perbahasan, itu masalah fiqh ya. Dan saya nasihat jangan berdebat. Bagi saya, kalau orang kata tak haram makan, itu terpulang kat you all lah ya. Bagi saya halal. Tu. Pasal apa? Bukan sekadar tu. Ada satu, saya teringat satu tarikat ni ya. Waktu saya dengar dia punya ni, dia kata, dia nasihat kepada anak-anak murid dia, ada 3 perkara yang kita tak boleh buat ataupun tak boleh ambil. Pertama, dia kata jangan pergi klinik hospital yang mengamalkan ubat kimia ni. Ubat-ubat kita ni hospital biasa ni lah. Dia kata pasal ubat tu bukan ubat yang cara tibun nabawi apa semua kan. Saya teringat pasal abang ipar saya join group ni. Padanlah, saya kata kenapa dia tak nak pergi hospital. Anak dia, isteri dia mengandung, kakak saya tu mengandung, dia tak nak pergi hospital. Beranak kat hospital, tak nak dia. Waktu tu saya balik Pakistan belajar, dia pun cerita, kenapa ya? Rupanya bila dengar tu, padanlah, grup ni memang tak nak pakai ubat-ubat ni.
Sedangkan orang tu dah mengandung, tiba-tiba dia lahir tak cukup masa. Dia pula jadi bidan. Dia sambut baby tu dengan tak cukup sifat-sifat dia. Berdosa ya. Bila kita bukan bidang kita ambil. Ya, kalau mati budak tu, habis. Mati pun. Selepas 3 hari, budak tak cukup umur. Ya, tak cukup hari dia lahir. Lepas tu tak ada follow up dengan cara yang betul. Mati budak tu. Tan situ saya menentang dia. Lepas tu dia kena kencing manis. Tu dia bengkak kaki. Tak nak pergi hospital. Baru saya tahu. Grup ni rupanya. Dia tak nak pergi hospital. Sampai sekarang. Kalau saya sebut grup Tok Ayah Hanum di Kedah sana. Yang jenis serban putih besar tu. Yang zikir meloncat-loncat. Okey. Lepas tu yang kedua dia kata jangan pergi beli ubat Cina ni. Sensei kan. Tak payah. Dia kata sebab apa? Dia kata yalah depa nak berjual tu, depa sembah kat Tuhan mereka dulu. Itu biasalah kan. Yang jenis sembahyang pagi-pagi Cina punya tu biasa tu. Apa pasal pula dikaitkan begitu? Terutamanya baby yang sekarang ni banyak apa kuning kan. Kita ambil beli. Okey. Yang ketiga tu yang menarik kan. Binatang ini tidak boleh dimakan. Saya pun study apa dia. Okey, yang pertama ketam. Yang kedua, jangan dia. Udang. Sedap kan? Tapi bagus juga. Ya, bila kenduri tu jemaah dia tak makan. Kita lah enjoy. Kan? Yang ketiga sotong. Sebab itulah bila manusia ni menggunakan akal. Dan saya study balik dia punya pengajian. Rupanya grup ni di antaranya pengajiannya di tanah India. Bila di tanah India pengajiannya Hanafi memang bab-bab ni problem. Mereka tak makan. Pada tahun saya pergi ke Pakistan tu, kami belajar udang-udang kalau harga sini dah 10-15, sana 2-3 ringgit je. Itu pun bukan orang biasa beli. Kan? Orang biasa tak makan udang di sana. Ya, kita lah beli. Enjoy lah orang Malaysia. Lebih menarik bila musim tiba-tiba muncul hotel-hotel sana. Rupanya hotel-hotel beli terus naik. Harga tu terus naik. Ketam kami bawa balik berguni-guni. Tak ada siapa yang ambil. Ikan pari dia buang macam tu saja. Kami pergi ke dia punya tempat jualan borong dia. Okey, nak ikan pari, besar ikan pari kan. Okey, nak untuk student kami kata. Mula-mula dia kata, "Kamu buat apa pari? Nak bagi kucing ke?" Lah, kami nak makan ke? Maka dia jadi hairan tau. Dia pun tak makan ikan pari. Dia nak ikan yang mesti bentuk ikan tu. Mesti bentuk ikan. Jadi alhamdulillah lah kita makan puas lah ikan jenis macam tu di sana. Okay, cuma nak cerita. Dia kata 3 ikan ni binatang ni tak boleh makan. Rupanya Hanafi memang tak makan benda ni. Mula-mulanya makruh. Mula-mulanya setengah kata haram. Lepas tu setengah kata makruh. Bila harga dah naik halal. Bila sedap halal. Kacau betul. Okey, apa dia? Sotong. Hujah dia. Apa tadi? Ketam mula-mula. Hujah dia. Kenapa ketam tak boleh makan? Disebabkan ketam itu mengajar anak jalannya lurus, dia punya jalan lurus. Saya tergelak dengar. Apa dia ni? Nanti kita nak ajar anak kita pun tak tepat, tak lurus dia kata. Serius. Pasal saya ada majlis tu. Cuma saya tak tegur je kan. Pasal majlis orang, kita ni datang baru balik Pakistan waktu tu. Yang kedua, udang. Tak boleh makan. Kenapa? Otak dia, tahi dia kat otak dia. Kat kepala dia. Nanti kita makan jadi bodoh macam udang. Aduh. Yang ketiga, sotong. Sotong ni sifat dia pengecut. Dia kata. Ikan pilih lalu dia sembur. Kan ing dia tu. Dia keluarkan ing dia, dakwat dia kerana takut. Jadi pengecut. Kita takut jadi pengecut. Agak-agak kita macam mana tu? Na'udzubillah. Syar. Bagi saya jahat sangat-sangat cara pemikiran tu. Kalau kita nak hujahkan, itu hujah akal nama dia kan. Bukan hujah dalil, hujah akal.
Orang dia kata bodoh macam lembu. Lembu boleh makan pula kan? Kamu nanti jadi macam bapa ayam, ibu ayam. Ayam boleh pula. Kan? Jangan jadi macam bapa haruan kan? Makan anak sendiri. Haruan lah ubat orang beranak kan? Kita pun makan. Jadi kalau itu hujah akal kita katakan. Tetapi kita kembali kepada hukum hakam, hujah kita adalah hujah Quran dan As-Sunnah. Allah yang mewahyukan, itulah yang paling betul. Okey, baik. Panas ni. Tak panas? Ustaz, aku jadi balik tadi yang pasal apa tu, singa laut dalam singa laut, bom semua tu sebenarnya boleh makan. Boleh, insya-Allah. Tak lari. Yang tak selera itu lain cerita. Ya. Tapi kalau benda tu, saya ni suka mencuba. InsyaAllah saya kalau yang mana halal memang nak cuba. Ya, memang nak cuba. Ada benda-benda yang saya tengah bersedia untuk mencubanya. Buaya. Hai. Daging buaya. Sedap, dah pernah makan? Belum. Okey. Okey, baik. Ada orang makan sana ni? Sorry? Daging buaya ada orang makan? Ya. Dekat Afrika. Ya. Kan paling dekat Thailand tu. Tak, dia halal dimakan. Dan dia termasuk okey, secara kasar walaupun ada perbahasan setengah pasal disebabkan dia bertaring, tetapi kehidupan dia di sana, di dalam laut, air kan. Mana ada buaya darat melainkan orang je jadi buaya darat kan. Buaya semua dalam air. Kalau buaya darat tu memang tak boleh makan. Dia kena ketuk je. Abu Musa mungkin panas kan, rasa panas. Ke cerita-cerita macam ni memanaskan. Apa dia? Ikan semua makan ikan, bukan makan bangkai je. Sehingga kan dibagi misal dalam misalan Melayu kita macam lampam bawah jamban. Orang dulu punya cerita tu. Orang dulu jenis buang air dekat sungai, lampam datang, ikan lampam makan. Kita makan ikan lampam. Kan? Bismillah. Okey, jom kita melangkah lagi. Habis dah? Ya, Kak. Ya? Okey, nanti belum sampai lagi. Oh, semangat Kak. Nak makan haina. Okey. Kat mana tadi? Akal jalan lah, okey. Haiwan daratan yang tidak boleh dimakan. Ya. Baik. Haiwan daratan yang tak boleh dimakan. Binatang boleh dibunuh tapi tak boleh dimakan. Tetapi kalau tak ada sebab-sebab nak bunuh, janganlah bunuh. Maksudnya, pertama, babi, yakni khinzir, sama ada belaan ataupun liar. Ya. Ini berdalilkan Al-Quran secara mutlak. Allah sebutkan pada ayat yang kita baca dalam surah Al-Ma'idah, babi tak boleh makan. Settle? Babi hutan pun tak boleh makan disebabkan dia macam ada kaitannya. Yang kedua, keldai kampung. Di sini keldai kampung maksudnya keldai yang digunakan untuk pekerjaan di tempat-tempat tertentu lah. Ya, kita tak ada keldai. Okey. Ini berdalilkan pada waktu perang Khaybar. Bila kita menyaksikan perang Khaybar adalah waktu-waktu yang di akhir hayat Rasulullah 3-4 tahun sebelum wafat baginda. Waktu tu mereka serang Bani Khairuzah, Bani Quraizah, yang mana kita tahu di Khaybar berlaku perkhianatan dalam peperangan Islam. Maka Allah arahkan pergi memerangi Khaybar. Maka di situ waktu kemenangan Islam ialah mereka siapkan untuk makan, ya, siapkan makanan, mereka menyembelih keldai-keldai. Ya, pada kisah Khaybar ini dua hukum berlaku. Imam Syafi'i mengatakan dua hukum berlaku. Pertama, berkaitan dengan daging keldai tidak dihalalkan. Bayangkan dah masak dah, tengah masak buat rendang tok tu kan. Masak tiba-tiba Rasulullah istihar, keldai tak boleh makan. Buang.
Okey. Itu keldai, itu keldai ahliyah, keldai kampung dikatakan. Yang kedua, diharamkan nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah berlaku 2 kali pengharaman dia. Dan Syiah ambil lagi nikah mut'ah. Okey. Adapun keldai liar, keldai liar boleh. Apa dia keldai liar? Zebra. Ya, itu keldai liar, istilah bahasa Arab. Itu boleh. Bagi kita kuda belang. Itu boleh. Kita terpaksa cerita tu pasal ikut kaedah bahasa Arab lah. Bahasa Arab dia letak 2 benda macam tu. Yang ketiga, ular. Semua ular, ini berdalilkan hadis Rasulullah kata, ular kalau jumpa, dia beberapa binatang, 5 binatang ni jumpa di tanah halal ke tanah haram, dibunuh. Ya, ni dia ular, dia dibunuh. Kalau tah tadi mungkin tak dibunuh pun tak menjadi masalah, tetapi ular dibunuh. Boleh ke buat pet ular? Binatang bela tidur sama, ya. Tak boleh. Haram. Kerana binatang ini memudaratkan. Tikus. Cuma yang jadi perbahasan, saya perlu mendapat rujukan kepada orang pakar. Hamster macam mana? Adakah dia tikus ke tidak? Kan? Rodent yang macam yang besar tu, yang kapibara tu pun, kalau rodent dia bawah tikus. Kena melihat kepada pakar lah dalam membicarakan ni. Ya, kalau pakar kata dia adalah spesies tikus, maka hukumnya tikus tak boleh. Tak boleh bela. Tak makan lagi tak boleh. Allah, Ustaz, hamster anak saya suka kan. Mungkin sebagai satu pembelajaran mungkin, tetapi untuk bela seronok-seronok, pasal tikus ada unsur wabak, dia menyebarkan penyakit, itu puncanya. Penyakit taun kebanyakan dari binatang jenis begini. Okey. Macam mana? Boleh tak korbankan diri hamster tu kalau kita terbela? Aduh. As-samu wa ta'ah ilallah. Taat pada Allah lebih baik. Okey. Saya suka, Ustaz. Saya suka, habis cerita lah. Yang kelima, helang dan al-huddah, dibunuh. Helang ni, semua bentuk helang. Pertama, mereka ni jenis makan haiwan maging kan, binatang yang menyambar, dan dia makan apa juga binatang-binatang yang bentuk maging lah, ya. Maka, dan dia kadang-kadang memudaratkan. Pernah dah tengok klip video macam mana helang tu yang jenis suka tangkap kambing. Dia tangkap kambing, dia bawa, pandai dia, Masya Allah, saya kata cerdik. Dia angkat tu sampai ke muncak, dia lepas kambing tu. Kambing tu ngumpul-ngumpul, bila jatuh tu mati tu, situ dia bawa. Dan dia pergi tangkap budak tengah berjalan. Budak kecil macam besar tu, dia zambar, zup terus. Nasib baik mak bapak cepat. Kan? Jenis binatang macam ni dibunuh. Bukan dibela, disayang, tak. Itu bela. Itu orang Arab punya perangai tu. Suka sangat. Tapi digunakan untuk memburu. Itu agak menarik. Ada satu benda yang perlu kita study balik lah dalam bab ni. Tetapi yang mana memudaratkan perlu dibunuh. Ya. Macam binatang yang helang yang ditugaskan untuk memburu. Kan? Dia memburu. Itu ada perbahasan sedikit. Al-huddah. Al-huddah ni sejenis binatang burung yang disebutkan juga helang. Saya teliti balik kerana ada sejenis binatang ni seperti helang. Dia berada di padang di kawasan padang pasir ataupun kawasan Bukit Bakau. Dia ni berbahaya. Dia boleh menyemarakkan api macam mana saya tak pasti. Saya tengah buat kajian dalam bab ini. Ya, macam mana dia diharamkan kerana bukan jenis menyambar binatang, tapi dia boleh mengaktifkan api yang menyebabkan kebakaran di hutan, kebakaran di sana sini, ya. Oleh kerana itu Rasulullah arahkan bunuh binatang ni. Agak menarik.
Cuma depa tunjuklah video-video yang kita rasa dah editkan. Cuma bila kita tengok balik, ada larangan Rasulullah arahkan bunuh. Bila Rasulullah arahkan bunuh, ada benda yang tak kena, itu je. Tapi dikatakan api-api, dia suka mengaktifkan api-api, walaupun sikit dia akan aktifkan bagi menyala. Dia buat tu supaya saudara-saudara terbang, dia tak tahu. Mungkin, ya, good, mungkin, tak nafikan. Yang ke-6, gagak, dia juga dibunuh. Ya, memang gagak cerdik. Gagak kategori cerdik yang disebutkan dalam Al-Quran juga, dalam surah Al-Ma'idah nanti kita sampai, ya, menceritakan gagak adalah binatang yang cerdik. Dan berbagai eksperimen dah dibuat menunjukkan dia binatang yang bijak, tetapi berbahaya, maka perlu dibunuh. Dan gagak menandakan negeri itu, tempat itu adalah kotor. Itu tabiat gagak. Okey. Dulu Kelang terkenal dengan gagak kan, kotor. Okey. Jadi kalau rumah kita ada gagak tu, bela ke kotor? Okey. Ini yang disebutkan dalam hadis saya susun ni, yang disebutkan tikus, selang, gagak, dan 2 lagi yang disebutkan dalam satu hadis tu, 5 yang perlu dibunuh. Anjing liar. Okey, anjing liar. Anjing liar semuanya perlu dibunuh dan tak boleh dimakan juga. Dia puncanya kalau kena orang-orang yang seperti negeri China tu kan, dia makan, semua dia makan. Ya, teruk. Bagi mereka, hukum mereka, mana-mana binatang yang belakangnya menghadap langit boleh dimakan. Ada ke binatang tak menghadap langit? Belakang dia tak menghadap langit, semua menghadap ke langit. Itu yang saya dapat tahulah. Orang Cina bercakap semua menghadap langit boleh makan. Ya. Okey. Anjing liar, kenapa? Bahkan anjing liar banyak masalah sebenarnya Rasulullah arahkan bunuh. Di antaranya anjing hitam diarahkan bunuh. Ya. Okey, itu adalah kaitan-kaitan hukum hakam. Ya. Kemudian kalajengking. Ini yang jelas hadis tu sebut, walau di tanah haram, walaupun di bumi yang halal. Sehingga kan Rasulullah kata kalajengking ni dia tak peduli nabi ke tak nabi, habis dia sengatnya. Bahkan dilaknati kalajengking ini melalui hadis dia. Okey. Dibunuh, bukan dimakan, tapi saya nampak di Kamboja dia digoreng. Ya. Sorry. Ya, dalam ihram. Okey, dalam ihram ini yang 5 ni tak menjadi masalah. Kenapa? Rasulullah arahkan. Yang dilarang adalah memburu dalam ihram. Dan nanti kita cerita, kalau orang Allah nyamuk tak boleh kita dalam ihram. Kan. Tak adanya pukul je. Ya, tak ada kena dam. Lalat datang pukul, tak kena dam. Okey. Baik. Kemudian cicak dibunuh. Dan adakah spesies yang sama tu dibunuh? Itu persoalan juga. Ya, macam kita ada cicak yang bertukar color tu kan. Ataupun cicak apa yang mahal, tokek apa? Kan. Okey. Ini berpunca dari kisah hadis Rasulullah SAW mengatakan sewaktu Nabi Ibrahim dibakar, semua binatang cuba memadamkan api kecuali cicak. Dia pula yang hembuskan api. Maka dia perlu dibunuh. Bahkan bunuh cicak ini mendapat pahala. Ya, kita bunuh cicak dapat pahala. Kalau di rumah kita banyak cicak, jom kita buru cicak. Dengan satu pukulan, macam mana hadis tu, kalau satu pukulan 100. Kalau 2 pukulan dia kurang sikit pahala dia. 3 kurang lagi. Saya dulu kecil-kecil tangkap cicak bagi kucing. Kan senang. Sekali harung je. Okey, cuma nak ceritakan cicak boleh dibunuh. Tidak boleh dimakan. Lalat. Lalat tidak dibunuh, silap tu. Dibunuh, padam. Dibunuh. Dan tidak dimakan. Okey. Kalau tak salah saya pernah membaca satu syarah di kalangan ulama mengatakan binatang-binatang macam cengkerik, apa lagi, macam kupu-kupu lagi apa semua tu, dia dikategorikan lalat sebenarnya. Maka boleh dibunuh kalau dia mengganggu, kan? Okey, penyengat apa semua tu. Okey.
Tetapi ingat ya, lalat ini walaupun boleh dibunuh, dia dikategorikan binatang yang tidak mengotorkan kita punya ni. Pasal apa? Berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bila lalat jatuh dalam air, maka kita tenggelamkan. Kalau benda tu kotor, Rasulullah akan arahkan buang terus. Ni tak ditenggelamkan disebabkan salah satu sayapnya ada racun dan ada penawar. Okay, di situ ulama mengatakan walaupun binatang itu dalam bentuk yang begitu, ya, tidak kotor, tetapi tak boleh makan. Dia ada kaedah lagi. Bukan semua benda yang bersih boleh makan. Betul tak? Okay, handphone bersih tak? Boleh makan. Okay, tu kena faham. Dan tidak pula semua benda yang kotor itu najis. Lumpur kotor tapi dia bukan najis. Macam tu kaedah dia. Okay. Tetapi lalat termasuk binatang yang tiada darah. Dia macam semut, serangga tu semua. Kemudian yang berikutnya, semua binatang serangga yang berbahaya. Semua binatang berbahaya boleh dibunuh. Okey? Selesai? Ada pertanyaan? Ya. Tikus kan, kalau kita tahan perangkap tu, rasa kita nak bunuh dia, kita tak sampai hati. Aduh. Kalau kita rendam, kita menggunakan dalam perangkap dia atau letak dalam air, bunuhlah juga tu. Sampai hati. Oh, tak sama. tak panggil. Faham. Okey, dia ada perbahasan sedikit, ya, bagaimana kedudukan tikus ini nak bunuh tu kan. Cuma kita katakan itu ikut kemahiran kita lah. Ya, cuma binatang-binatang ini tidak boleh dibunuh dengan api. Tu je. Nak bunuh macam mana tu terpulang. Ada yang merendamkan dalam air, ya. Direndamkan, dia matilah. Ada yang macam mana ya? Kalau okey, yang menjadi perbahasan juga, saya terbaca fatwa Syekh Saleh Utsaimin, dia agak melarang kita meletakkan trap yang gam tu. Kenapa? Dia mati dalam keadaan lambat, seksa kan. Tapi bagi saya, wallahualam, saya kalau kita dapat tu, letaklah apa-apa bagi dia mati cepat. Ya. Racun tak apa. Pasal saya memang kat rumah tu kadang-kadang semenjak pindah tu ada pula tikus, banyaklah pula. Saya letak tu dekat dapur. Ya, dia lekat kan. Ambil tunggas letak atas kepala dia, mati. Cepat. Kena buat macam tu nak cepat mati. Ya, pasang sangkar tu letak dalam air, dia mati. Tak apa. Kalau bentuk macam tu, tak apa. Dan tak boleh ada kesian. Aduh, kesiannya, sudah lama tak nanti aku lepas lah kamu. Enjoy lah dia. Tengah panas. Dia, ya, nak. Kalau semut ada seekor dua yang sup ke ayam, minuman tu, macam mana dalam Islam dia kategori? Itu untuk apa tu? Tak kena semut. Tak, okey. Nak makan ke nak buang? Dia kalau kita nampak kena buang. Kalau kita tak nampak, boleh minum lagi lah. boleh, tak ada pun. Kerana dia termasuk macam lalat juga, kategori binatang yang tidak mempunyai darah. Okey. Tapi tidak dibenarlah makan, kan? Yang semua kata Gelap hati. Benar hati bila minum semut. Ini penyakit bagi orang yang ada spek mata. Tanggal-tanggal tu dia, siapa punya kopi tak minum-minum. Dia minum. Tengok semut belaka. Dah kena dah. Okey, baik. Kita lihat balik, semua binatang yang serangga berbahaya seperti tebuan, seperti apa lagi, binatang-binatang yang menyengat ni perlu dibunuh. Ya. Kalau lebah ada perbahasan dia. Kalau agak tak boleh nak jaga, maka dibenarkan menghalaunya. Kalau tak, kita kena panggil lah orang yang tertentu untuk ni. Kerana dia berbahaya. Okey. Yang kedua, binatang tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dimakan. Dah dia tak boleh dibunuh. Yalah, bila tak boleh bunuh, tak boleh makan lah. Kerana nak makan mesti kena bunuh. Okey. Burung hud-hud ataupun burung belatuk. Burung belatuk. Yang wallahualam. Tapi hadis menyatakan begitu. Cuma setengah orang mengatakan dia dikaitkan dengan kisah Nabi Sulaiman dengan Balqis. Wallahualam. Burung surat
Okey, sejenis burung yang membunuh binatang-binatang yang seperti ular. Dia bunuh burung tu kecil je. Saya tengok dalam klip video tu, burung tu kecil je. Tapi dia tangkap anak ular yang sama saiz yang dia ni. Lepas tu dia tangkap binatang yang agak berbahaya semua. Itu pasal Rasulullah tu jangan bunuh. Itu kelebihan dia lah. Kalau tengok macam burung ciak kita yang kecil tu. Tapi Masya Allah, aktif dia. Yang ketiga, lebah. Lebah tidak dibunuh dan tidak dimakan. Madu dia boleh makan, berdalil ke Al-Quran. Ya. Dan kalau dia berbahaya, maka hendaklah dikeluarkan. Ya, ustaz kata tak boleh bunuh, dia pula datang masuk dalam bilik kita. Kan, bersarang pula. Lepas tu nanti berebut, masing-masing nak jadi queen dalam bilik itu. Ya. Dia ke queen, kita ke queen. Okey. Yang keempat, semut tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dimakan. Cuma bila tengok fatwa Syekh bin Baz mengatakan melihat keadaan semut. Kalau semut tu memudaratkan, maka boleh dibunuh. Ya, dia ada semut-semut yang jenis gigit, ya, sakit apa semua. Okey. Semut api boleh dibunuh. Semut yang dia letak tak boleh lah. Apa dia? Tak apa, bagi dia yang penting kalau dalam kaedah ni binatang yang ni kan, kalau dia mengganggu rumah kita, kalau apa, boleh dibenarkan. Kita nak elakkan ya daripada gangguan-gangguan yang begitu. Itu dibenarkan. Habis kalau semut tu masuk dalam gula, ustaz kata tak boleh bunuh. Boleh, keluarkanlah. Tapi kena semut yang berbau tu kan. Kalau dia masuk. Okey, baik. Yang berikutnya, katak. Tidak dibunuh dan tidak dimakan. Okey. Katak tak boleh bunuh secara keseluruhannya. Kecuali kalau ada katak tu beracun. Ada ke katak beracun? Bela. Sekarang zaman bela katak kan. Aduh. Boleh lah kot. Kalau dah dia tak boleh dibunuh dah ni. Tapi Wallahualam. Pasal ada jenis katak besar tu, saya tengok kan katak tu besar, ular pun dia makan. Ya. Itu mereka bela kadang-kadang. Wallahualam. Saya anak kampung, saya pancing ikan haruan dengan katak. Tapi bila bertemu dengan hadis ni, saya tak berani dah. Ya betul, saya pancing dengan katak. Memang katak cepat, ikan haruan cukup cepat. Ya. Tapi selepas dah belajar tu tak berani. Balik kampung tak mancing dengan katak dah. Ya. Itu sebab saya berhenti mancing ikan haruan. Disebabkan tak boleh bunuh katak. Ya. Tak tahulah pula. Okey, kita lihat. Selain haiwan di atas, para ulama memiliki beberapa kaedah fiqhiyah dalam menentukan hukum hakam, hukum akan haramnya suatu binatang, iaitu bila belum ada nas yang jelas baik dari Al-Quran maupun sunnah as-sahihah. Jadi setengah binatang-binatang tu kita tak tahu hukum dia. Ya, boleh ke tidak. Tapi hari ini kita dah belajar beberapa sifat binatang yang boleh dibunuh, yang boleh dimakan, yang tak boleh dibunuh. Okey, di sini kaedah dia dibagikan beberapa kaedah untuk menentukan haiwan tu bagaimana kedudukannya. Boleh dibunuh ke, boleh dimakan ke, tak boleh ke, di sini. Yang pertama, setiap haiwan yang memakan benda najis dan menjijikkan, maka di situ tak boleh makan, kecuali yang kaedah tadi tu. Letakkan 3 hari. Cuma saya lihat bab landak, saya pun melihat di kalangan ulama mengatakan dia termasuk binatang yang pengotor. Wallahu alam. Ya, landak boleh makan dengan menyembelih dia. Tapi bila dikatakan sebab kotor, itu kena rujuklah orang yang pakar dalam bahagian ni, baru kita dapat. Kalau dia kata tidak, okey, lagi boleh lah. Landak ke makan semut? Semut. Buah-buahan dia makan buah apa? Durian. Buah hutan. Ya, kalau siapa cerita? Okey. Ingat landak cerita.
Okey, cantik. Kalau itu okey. Kalau binatang jenis makan buah-buahan okey. Tak boleh sembelih. Sekarang. Itu okey. Janganlah ceritakan tu. Aku nak tangkap landak. Tangkap senyap-senyap. Sembelih. Itu di antara binatang saya nak makan ke. Tapi tak dapat ni. Ya. Okey. Baik. Okey. Kalau binatang tu yang jenis macam tu tak boleh Kalau yang buruk-buruk yang makan tak elok ni tak boleh. Kemudian yang kedua, setiap haiwan yang dilahirkan dari hasil silang antara binatang halal dan binatang haram. Ya. Dia letakkan babi dengan kambing ke apa semua melahirkan anak, maka anak itu adalah haram. Tak boleh. Yang ketiga, setiap serangga yang membahayakan. Ya, apa juga serangga membahayakan. Kemudian dikecualikan binatang buas yang memiliki sifat-sifatnya yang tak boleh makan tetapi halal dengan adanya dalil, iaitu dubuk ataupun hyenas, dab'un dalam bahasa Arab, riwayat At-Tirmizi. Boleh makan. Siapa yang tanya dia? Okey. Tetapi ada kaedahnya, nak menangkapnya satu bab. Sebelum dia makan kita ke, kita makan dia, tu antara benda dia macam buaya juga kan. Okey. Jadi memang dab'un ini ataupun dubuk ni di antara binatang yang memang saya nak makan. Tengah mencari-cari, menunggu. Kalau ada orang kata tu, memang pergi. Kat Afrika je. Tapi kena pasti yang betul-betul dubuk. Ini melalui hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadis sahih. Saya pun terkejut waktu tu. Bila ada dalil, kita berdiri dengan dalil. Okey. Dab. Dab. Macam cicak. Adakah dia spesies cicak tapi halal? Disebabkan ada hadis. Ya, cuma Rasulullah tak makan. Dia tengok Khalid Al-Walid makan, dia tak makan kan. Kerana kaum dia adalah ceritanya. Cuma nak menceritakan kita, dab dia bukan binatang macam biawak rumah kita biawak kat atas bukit belakang ni kan. Dia bukan. Nanti kak duduk kat tu jumpa biawak masuk, boleh makan ustaz. Macam dab juga. Tak. Dab dia makan kacang-kacang, makan sayur-sayur. Di padang pasir dia makan kacang-kacang macam tu, serangga ke. Kalau biawak kita tu habis anak ayam dia makan. Dia spesies. Anak kucing pun dia makan. Okey, jelas ya? Jadi alhamdulillah kita dah nampak. Kemudian kita bicarakan sedikit binatang dua alam yang menjadi perbahasan. Berbeza pandangan ulama, ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Namun binatang dua alam asalnya hampir tidak wujud. Spelling tu salah. Hampir tidak wujud. Dia seperti khunsa. Khunsa apa dia? Pondan. Okey. Tahu tak? Khunsa dalam pengajian Islam kita ni hampir-hampir tak wujud sebenarnya. Mungkinlah dalam berjuta, sejuta, 2 juta, mungkin ada seorang. Itu pun mirip-mirip lagi diperbahaskan. Kerana nak dikatakan khunsa, ya, ada syarat dia. Khunsa ni nak kata lelaki pun tidak, nak kata perempuan pun tidak. Yang kita pondan bertimbun-timbun, kan? Lepas tu yang tak pondan nak jadi pondan. Lepas tu minta kebebasan nak jadi perempuan. Na'udzubillah min zalik. Ya syar. Okey. Khunsa ni, maaf kita buka kerana dia muncul dalam istilah hukum faraid. Yang lain tak ada. Kita takkan jumpa. Ya. Dia keluar dalam hukum faraid. Disebabkan, maaf kata, kalau nak hukum dia tu perempuan ke lelaki, lihat kepada jantina dia. Alat kelamin dia. Dan kita hukumkan, bukan kita hukum, pihak kesihatan yang akan menghukumkan, jika dia berat kepada lelaki, hukum dia lelaki. Jika dia berat kepada perempuan, hukumnya perempuan. Dan dia adalah satu perkara yang agak hampir tak wujud. Mungkin dalam berjuta adalah seorang. Itu kaedah dia. Itu pasal dia tak muncul pada zaman-zaman dahulu hukum hakam tu. Okey. Adapun yang sekarang ni orang lelaki menjadi perempuan, dia bukan pondan. Dia memang pondan lah, mangkuk, kan? Tetapi hukum dia adalah hukum lelaki. Hukum dia hukum lelaki. Okey? Yang perempuan nak jadi lelaki tu dah lain lah. Dia itu memang hukum perempuan lah.
Jadi yang mana orang lelaki menjadi perempuan dengan apa juga dia lakukan, hukumnya tetap hukum lelaki, dia tak boleh permainkan dan dia dilaknati jika dia ubahkan diri dia. Termasuk perempuan mengubahkan menjadi lelaki, dilaknati sepanjang masa. Dia tak boleh nak pergi Mekah cewa kan, pakai telekong lah, tak boleh. Yang dibuat oleh salah seorang makhluk Allah tu. Ya. Kononnya dia perempuan lah kejap, lepas tu lelaki. Dan baru ni isu yang seorang tu tawaf dalam keadaan tak pakai tudung. Kan? Perempuan, nampak perempuan. Lepas tu dia hantar tu supaya orang tengok inilah kerajaan Arab Saudi membenarkan. Lepas tu saya komen lah, saya tegur, ittaqillah, takut pada Allah. Bukan kerajaan Saudi tak membenarkan. Kita kena faham kedudukannya. Kadang-kadang orang tu dia saja dibuka depan Kaabah. Lepas tu konon nak dapatlah publicity daripada orang ramai. Kan? Entah kena baik-baik, jangan nak sebar benda-benda yang fitnah ni. Kan? Lepas tu dia berhenti sekejap. Saya dapat maklumat terbaru. Memang dia tu pondan sebenarnya. Bila pondan habislah hukum. Dia lelaki. Kenapa nak pakai tudung pula? Kan? Dia sekarang isu di saya bagi tegurannya pasal saya tengok pada WhatsApp ataupun klip video dihantar. Seorang syekh tu bercakap dia tak boleh berdoa lah dekat apa ni? Dia keluar Masjidil Nabawi tu dia berdoa tentang Palestin. Ya, dia kena tangkap. Dengar, saya berbalik Mekah. Saya bawa grup, ya. Saya tidak diberitahu pantang larang, ada pantang larang di Masjidil Nabawi yang terbaru. Jadi kita pun bawalah jemaah ni masing-masing bawa banner masing-masing. Lepas buka aja banner di kawasan Masjid Nabawi, lepas tangkap gambar ada orang lain tangkap gambar. Apa hal dia ni kata tangkap gambar? Terus ditahan. Okey, ditahan. 2 jemaah kita kena bawa lah. Bawa untuk disoal jawab. Rupanya sekarang ini tidak dibenarkan membuat sesuatu yang boleh mencetuskan apa-apa yang tak baiklah. Okey, di kawasan Masjidil Nabawi, di kawasan Quba dan juga kawasan Masjidil Haram. Kawasan Masjidil Quba banner tidak dibenarkan. Ada unsur-unsur yang boleh membawa kepada provokasi. Bukan banner Palestin tu. Banner apa juga banner. Hatta banner buat kek pun tak boleh. Tak boleh, memang tak boleh. Dia akan ditahan dan disoal jawab. Jadi bagi saya, kaedah saya, kita kena hormat ketetapan yang dibuat. Bukan pergi saya tunjuk apa macam ni orang kerajaan Saudi saya kena tangkap. Tak. Dia takkan tangkap kerana sekadar macam itu. Tak. Ramai orang Pakistan buat macam itu kat kubur Nabi tu. Tak kena. Mesti ada benda yang dibuat yang menyebabkan dia ditahan. Yang lelaki ni yang dikata dia berdoa, cuba dengar apa yang dia cakap. Saya dengar dalam bahasa Arab. Dia cuba berdoa sekuat-kuat supaya orang mengaminkan. Mana boleh? Walaupun bab itu bab Palestin, walaupun apa, kita kena hormat peraturan yang ditetapkan. Itu dia. Macam rumah kita kan, tetamu datang, okey duduk elok-elok. Saya ada anak sakit, ada orang tua. Dia pergi doa, ya Allah sihatkanlah anak dia ni. Sepanjang-panjang kuatnya, kita kata minta tolong perlahan suara. Apa salahnya saya berdoa? Betul ke macam itu? Di rumah kita dia punya keputusan. Mana boleh? Begitu juga di tanah Arab, ya, dia ada ketetapan kena taat. Itu je kaedah. Kalau tak kita akan kutuk Saudi memanjang masa dan dosa kering je kita. Pasal saya yang terkena. Saya handle grup. Alhamdulillah. Grup tu kena panggil, saya pula tak kena panggil waktu tu. Saya nak handle pasal saya tak bawa pasport waktu tu. Yang lain tu bawa pasport, dipanggil yang bawa pasport. Lepas tu tak berani dah. Ya tak berani dah. Nak keluar mana pun tak bawa. Sampai dekat airport pun kita tak bawa. Kesian. Okey, cuma nak cerita, tolong hormat apa yang kita nampak, yang beberapa perkara yang tak sedap dengar. Lepas tu dipertangkap gambar perempuan 3 orang tu ke 4 orang yang tak pakai tudung lalu dekat kawasan Masjid Nabawi. Kena faham, kadang-kadang perempuan tu memang mengada saja nak menunjukkan dia punya perangai. Waktu tu orang yang nak tegur tak ada. Kenapa dia tak tegur? Kenapa dia pergi tangkap je? Pergilah tegur. Kan? Pergi tegur. Tengok apa jawapannya. Lepas tu dia salahkan kerajaan Arab Saudi. Silap sah. Ya. Bukan kafir. Tapi okey, dalam bab ini ada perbahasan sikit. Lepas tu muncul orang hantar gambar, rasanya China. Saya pun tak pasti kafir ke Muslim, tapi dia berada di kawasan Kaabah. Dan saya katakan, kita kena faham,
ya, ada beberapa perkara yang berkaitan dengan diplomatik punya kerajaan. Kalau itu urusan diplomatik kerajaan, yang mungkin dia nak tengok atau apa, kebenaran daripada kerajaan. Ya, tapi kalau nak masuk begitu saja memang tak adalah. Tetapi di bawah diplomatik itu kita tak bicara. Tetapi di Mekah, di Madinah memang asalnya tidak ada halangan sebenarnya. Ya, di Mekah tu. Bahkan kita menyaksikan wakil-wakil kerajaan kafir datang ke Madinah. Rasulullah tak menghalang. Ya, tapi di Mekah ada halangan. Ya, di Madinah tidak ada halangan. Cuma kita katakan itu negeri tempat orang Islam, jangan kacau lah, itu je. Tak payah datang nak provokasi. Bahkan dalam satu hadis menceritakan bagaimana peristiwa akhir zaman bila Madinah bergegar 3 kali. Apa Rasulullah kata? Akan keluar orang kafir dan orang munafik. Berarti ada benda tu. Kita je yang tak tahu. Okey? Okey, selesai ya? Bab isu di Mekah, di tanah Arab Saudi, ialah kita ada benda yang tak nafikan. Okey? Tetapi dalam isu-isu yang kita kata tak sesuai ataupun tak boleh nak hukum Arab Saudi, janganlah hukum. Jangan kita carikan dosa-dosa kering kita begitu. Kena find out dengan betul-betul. Saya tak suka bila dia kata perempuan ni tanggal tudung di Kaabah. Dan asalnya orang tawaf, perempuan tawaf mesti pakai tudung. Kalau dia tanggal tu, dia saja nak cari hal. Tapi tengok-tengok alhamdulillah pondan kan. Tak adalah apa. Pondan kena pakai tudung. Tapi kalau dia ada bentuk tubuh wanita. Okey, ini di antara masalah pondan ni lah. Saya nak cerita pun tak sedap. Tapi saya tengok seorang hamba Allah ni lembut. Dia lembut. Saya menyaksikan. Sampai orang kata dia ni, kamu ni pondan lah kan. Pergi sekolah, masuk pengakap, ada raptai tu kan. Mana pengakap jalan lenggok-lenggok, kena tendang punggung dia. Tak nak masuk. Lepas tu sampai tahap dia memanglah pasal dia suka berkawan dengan perempuan pula kan. Jadi nampak keperempuanan tu. Tiba-tiba habis je SPM. Dia pergi belajar. Apa-apa belajar, lepas tu dia kerja kilang getah. Tu dia 3 bulan. Daripada badan yang ramping dengan lembut dengan ni, terus berubah, masa naik apa, semua berubah. Di situ saya fikir, kalau kerajaan yang tegas nak menghilangkan pondan, tahan pondan, buat kerja keras, insya-Allah. Masa naik, semua naik. Itu je kaedah dia. Dia kena kaedah macam tu. Kalau tak, dia akan berterusan dengan pondan dia tu. Jangan layan. Lepas tu dikatakan pondan tidak dibela lah apa. Okey, binatang 2 alam. Macam mana kita boleh masuk pondan pula? Aduh. Khunsa. Okey, baik. Berbeza pandangan ulama, ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Namun binatang-binatang asalnya hampir tidak wujud seperti khunsa, kerana ia bergantung kepada salah satu untuk kehidupan, sama ada daratan atau air. Okey, binatang kita tak main khunsa lah kan. Okey, cuma binatang tu hidup atas darat ke atas air? Pertama, jika berpergantungannya pada daratan, maka ia binatang daratan. Maka lihat sifatnya boleh dimakan, maka ia disembelih. Okey, kalau dia banyak kepada daratan, maka kita kena sembelih binatang tu. Ya. Dia datang ke air tu sekadar lepak-lepak aja. Okey, maka dia boleh. Kemudian jika binatang itu banyak pergantungannya pada air, walaupun dia ada di daratan, maka ia binatang sungai atau lautan yang boleh dimakan tanpa sembelih. Okey? Cuma saya tak tahu lagi penguin macam mana. Itu saya tak tahu. Penguin. Dia di kategori laut. Itu dia duduk berjalan terlengguk-lengguk atas itu, salji tu. Ya, macam anjing laut je. Okey. Kalau itu dia kategori binatang laut lah. Okey. Katak dia agak, tapi dia alhamdulillah kita dah jelas dia tak boleh dimakan. Tetapi katak waktu kecil dia hidup dalam air, waktu besar di atas darat. Kan? Itu kalau nak katakan 2 alam, itulah seekor binatang yang mana dia hidup 2 alam. Waktu kecil dalam air, waktu besar atas darat. Okey. Yang lain kita tak nampak. Kan katak tak boleh makan, nak sembelih apa? Sorry? Okey. Alhamdulillah selesai bab ini. Kalau ada apa pertanyaan boleh tanya. Kita nak habiskan sikit lagi. Ya. Kita sekarang ni
kalau baca bismillah untuk ahli fikir dan ahli kitab kan, kalau kita. So sekarang ni Untuk apa tu? Untuk kalau kita Sembelih. kan kita bismillah ataupun yang dulu apa dia kata ahli kitab. Tapi sekarang ni ahli kitab dah. Okey. Oh, itu belum masuk lagi tu. Oh, dia kata. Ha. So tadi dia pasal bismillah kan, kalau Yalah. Ayat itu akan kita bertemu pada ayat yang depan-depan sikit. Ayat keempat, kelima. Tapi tak apa. Kita secara kasar kita akan terangkan berkaitan dengan tentang makanan ahli kitab. Cuma kita memang pelajaran akan datang saya akan perincikan bab sembelih tu nanti, ya, dan juga perbincangan ahlul kitab. Saya sendiri waktu belajar dulu pun saya perbahaskan. Adakah ahli kitab kita sama dengan ahli kitab dulu? Lalu dia tanya apa masalah dia? Masalah dia berkonsepkan Trinity terhadap Islam Kristian kan, terhadap Allah. Habis ahli kitab dulu? Kan? Ada tak? Ada. Sama juga konsepnya. Yang disebutkan dalam Al-Quran tu. Bila tengok tapi dia ada beberapa perkara. Cuma ada perbahasan yang mana dia anggapkan macam Yahudi Ortodok. Dia lain kan, Yahudi yang ni lain. Ya. Tapi kita akan bahaskan insya-Allah. Okey, ada apa lagi? Ya, Nam. Keluar topik. Kakak ni kan. Kalau kita jumpa simpan sebab nak buat pack, dosa ke? Buat pack. Nak buat pack. Okey, hukum hakam kita keluarkan sikit tak apa ya. Hukum hakam bela binatang. Masing-masing ada bela binatang kan. Bila kita membela binatang, tak kira apa juga binatang air ataupun binatang daratan. Apa juga binatang daratan, dia ada hukum hakam yang tersendiri. Yang pertama, yang berkaitan dengan hukum hakam binatang, makan minumnya terjaga. Okey? Bela-bela jenis bela suka-suka aja, lepas tu makan minum tak bagi. Salah, berdosa. Yang berdalilkan daripada hadis Rasulullah, wanita tu rajin bertahajud tapi dia kurung kucing mati, kan? Maka Rasulullah kata dia ke neraka. Kenapa dia tak biarkan kucing tu makan kat luar? Pandailah dicari. Okey. Jadi makan minum kena jaga. Kedua, binatang-binatang adalah makhluk yang memerlukan pasangan. Adalah salah jika kita bela sekor-sekor dia. Mesti ada pasangan dia. Itu ramai yang tak alert dalam bab ni. Ya, kena ada pasangan dia. Walaupun ikan, kena ada pasangan dia. Dia kan ikan tu kurung sekor-sekor dia kan. Macam kita kurung anak kita seorang-seorang tak berkahwin. Salah tu. Mana tahu Ustaz, mana tahu ikan tu. Sekilas air sekilas ikan di laut tahu jantan betina. Orang kena tanyalah orang tu pakai ikan. Kaedah tu dah ada dah. Mereka tahu. Kita tak tahu. Kalau sekadar anak ayam saya boleh terangkan. Macam buah-buah saya boleh terangkan. Macam kita nak tanam rambutan kan, benih dia. Macam mana nak kenal benih jantan betina? Cepat. Ayo, rambutan tu bila kita ambil tu ada yang ada anak kecil situ kan. Itu betina. Itu yang orang tanam. Kalau tak ada anak kecil tu, tanamlah besar tak keluar apa-apa. Okey? Jangan ambil besar ini yang bagus. Tak, dia kena ada anak kecil tu. Durian. Cepat. Haji, tak minat durian ke? Dia boleh tanam. Boleh tanam semua. Durian kalau kita buka tu seulah. Kalau buka seulah dua ulah. Itu jantan. Buka-buka dia bertindih. Okey, biji tu dia ada macam bertindih kan. Itu betina. Orang tanam yang tu. Betik boleh mana Ustaz? Betik tak belajar habis. Betik yang angkai tu, yang besar tu ini jantan. Yang betinanya biji yang di bawah. Tu dia ilmu tu. Okey. Baik. Okey, dapat dah. Tak habis lagi kita punya ni. Okey, binatang. Okey, bela dia macam tu. Dan yang ketiga, syarat bela dia, binatang yang bukan binatang bisa. Ya. Yang memudaratkan orang lain. Dan yang keempat,
binatang itu hendaklah dibela, tidak menyakiti jiran-jiran kita. Bela kucing bau taik sampai ke jiran, berdosa kita. Bela ayam, ayam bertenggek, bagus ayam tu berkokok, tapi dia berak dekat jiran kita, salah kita. Tanam pokok mangga, daun bagi kat jiran, buah kat kita, salah kita. Itu dia kaedah dia, di antaranya. Dia tidak mengganggu jiran-jiran. Sayang kucing ustaz, sayang, tapi bau busuk tu sampai ke jiran, berdosa kita. Okey? Jadi katak tu bela. Kena tengoklah. Ya, dia dah bahagian apa, mudarat ke tidak. Kalau kita bela katak supaya dia makan nyamuk dalam rumah kita, bilik kita, itu lain cerita. Katak lompat makan nyamuk, lalat. Okey. Tapi masalahnya dia tak makan, kan? Burung hantu, dia kategori helang. Kalau ikutkan kaedah tak. Dia mungkin kalau kita nak buat zoo kecil kan, sebagai untuk pendidikan apa, itu lain. Okey, saya nampak boleh. Kakak tua boleh dimakan. Boleh. Kita makan dia. Pasal dia makan kacang-kacang tu. Tapi nak makan lah tak tergamak. Hukum telur binatang. Okey, telur binatang, semua binatang jenis yang boleh dimakan telur dia. Ular tak boleh dimakan ular. Tak boleh. Binatang yang haram dimakan, hukum telur dia pun haram. Bahkan binatang yang haram dimakan, tak boleh diambil kulit dia, apa semua tu tak boleh dipergunakan. Bukankah Ustaz ada telur yang ada dalil? Yang mana? Yang macam mana? Telur yang fuse macam ada tempat yang macam cicak. Telur dia fuse antara satu. Lekat. Oh, tak nampak. Wallahualam. Tetapi yang penting binatang yang tak boleh makan, telur dia pun kita tak boleh makan. Ini hukum Islam ya. Okey, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ia bermanfaat, dan saya mengharapkan ya para lupa pula. Okey, binatang juga termasuk seperti kita bela kucing kan. Dia kita sunatkan dia. Disebabkan apa? Kena tengok. Kalau disebabkan dia beranak aja ustaz penuh kan, kena berhati-hati. Kenapa? Itu pasal kita katakan kucing pun ada pasangan dia. Bila kita sunatkan dia, menyebabkan banyak gangguan pada dirinya, berdosa juga. Tetapi itu melihat kepada doktor pakar bahagian binatang. Minta nasihat dia. Kalau kita nak buat, minta pandangan lah. Maka kalau okey lah. Dia macam seseorang tu, seorang tu kita kasihkan dia. Jadi dia menghalangkan banyak benda. Jadi dia boleh mendosakan kita. Jadi insya-Allah wallahu alam, dan saya mengharapkan para jemaah cuba cari idea-idea atau maklumat-maklumat yang boleh bagi saya soalan tu, supaya kita dapat berbincang dengan cara yang lebih baik, yang maklumat yang lebih baik. Mudah-mudahan ilmu ni bermanfaat. Kerana lepas ni lebih banyak benda yang menarik, sehingga saya katakan bab penyembelihan ahli kitab tu yang menyebabkan kita pergi ke luar negeri pun rasa, ya Allah, apa salahnya kan berdalilkan Quran? Okey, berdalilkan hadis dibenarkan. Okey, tak menjadi masalah. InsyaAllah nanti kita akan sampai. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.